الله الرحمن الرحيم. Dan diaminkan oleh para malaikat. Mudah-mudahan semua yang hadir itu insyaallah bisa melihat wajah Rasulullah, bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua jamaah yang hadir hari ini bisa berkumpul seperti ini dalam surganya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana salamna السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد.
Yang mulia Tuan Imam, Yang mulia Ustaz Abdul Arafah, Yang mulia guru-guru, ulama-ulama, yang mulia bapa-bapa, ibu-ibu yang hadir pada subuh yang penuh keberkatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada subuh yang penuh keberkatan ini insya-Allah saya akan menyampaikan sedikit tazkirah. Sebenarnya bukan berbentuk untuk tazkirah, cuma ingin menyampaikan, berkongsi bersama para jemaah yang dirahmati Allah, ilmu sedikit yang ada di dalam ini, di dalam ada ini ingin disampaikan, dan kita ini berkongsi bersama. Terlebih dahulu memohon maaf jika sekiranya bahasa saya kurang dipahami. InsyaAllah mudah-mudahan saya cuba menyampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami insyaAllah. Para jemaah yang dirahmati Allah, seperti yang Ustaz Zul Arafah sebutkan tadi, lawatan kami kali ini merupakan sebagai kunjungan balas daripada lawatan Ustaz Zul Arafah ke Brunei beberapa bulan yang lalu. Jadi apa yang sama-sama kita buat pada hari ini adalah untuk sama-sama kita ini mengeratkan hubungan silaturahim kita ini sesama umat Islam. Kerana kita sebagai umat Islam, kita ini semua sama, kita ini bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Jadi apa yang kita buat adalah untuk sama-sama mengeratkan hubungan sesama Islam. Kerana apa yang saya nampak di sini, Aceh dan negara Brunei Darussalam mempunyai banyak persamaan dari segi budaya dan sebagainya. Jadi sebagai umat Islam, apa yang perlu kita ini jaga bukan hanya hablum minallah sahaja. Satu lagi perkara yang perlu kita jaga adalah hablum minan nas. Dua perkara penting yang perlu kita jaga hablum minallah, yaitu hubungan kita ni dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan diterangkan apa hablum minallah, dan juga satu lagi hablum minan nas. Jadi Islam mengajarkan kedua-duanya, bukan setakat hubungan baik dengan Allah sahaja. Maksud hablum minallah seperti solat dan sebagainya. Namun ianya perlu diimbangi dengan hablum minan nas. Tidak cukup hanya kita ni solat sahaja, namun hablum minan nas, hubungan kita ni sesama manusia perlu dijaga. Maksudnya silaturahim bersama tetangga kita, saudara kita perlu sentiasa dijaga. Secara bahasanya hablun, kita ni faham hablun ni tali, seperti tali, ataupun hubungan. Jadi apa yang kita fahami hablum minallah adalah hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Manakala hablum minan nas, hubungan kita sesama manusia. Para jemaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Jadi pertama sekali yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa'budullah. Apa yang perlu kita ni buat? Kalau para jemaah lihat sekeliling masjid kita, di sebelah kiri, di atas, di sebelah kanan, banyak ayat-ayat suci Al-Quran yang memerintahkan perintah mengenai solat. Boleh tengok di sekeliling, sebelah di atas ini, wa aqimus salah wa atuz zakah. Perintah untuk kita bersolat. Di sana pun ada wa aqimus salah wa atuz zakah wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun. Agar apa? La'allakum turhamun, agar kita ni semua dirahmati oleh
Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain yang kita cari adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa kita ni memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala? Kerana kita ni semua manusia. Manusia yang tidak lari daripada membuat kesilapan. Bayangkan satu hari kalau rasanya kita tidak buat dosa ataupun kesilapan, rasanya hari itu sungguh sempurna. Namun kita sebagai manusia susah untuk meninggalkan kesilapan. Jadi caranya hanyalah dengan mohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini pada subuh yang penuh keberkatan, ada 3 perkara yang saya mau sampaikan, iaitu 3S. Yang pertama solat, yang kedua sedekah, yang ketiga adalah silaturahim. 3 perkara yang kita ni perlu sentiasa jaga untuk tadi mencapai hablum minallah wa hablum minan nas. Kalau kita perhatikan dalam surah Al-Baqarah ayat muka surat awal, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Dalam ayat yang awal di dalam Al-Quran pun sudah menyebutkan mengenai hablum minallah wa hablum minan nas, iaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan wa mimma razaqnahum yunfikun, iaitu berinfak di atas rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi apa rezeki yang kita ada pada hakikatnya bukanlah milik kita, namun ia adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Cuma ia dipinjamkan kepada kita, dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita merasa sombong bila kita punya banyak harta, kerana hakikatnya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita banyak harta, banyak duit, jangan kita kurang bersedekah. Kalau kita lihat di sebelah kiri saya ada salah satu ayat Al-Quran juga menyebutkan la in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan. Jadi bila kita bersedekah, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan rezeki kita, insya-Allah. Jadi apa yang kita fahami hablum minallah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah kita. Manakala hubungan sesama manusia adalah akhlak yang baik. Jadi tidak dapat kita katakan saya punya hati yang baik, cuma mulut saya yang kasar, kerana apa yang keluar daripada mulut kita terbitnya daripada hati kita. Jadi hati yang baik akan mengeluarkan kata-kata yang baik, insya-Allah. Para tetamu Allah yang dirahmati sekalian, sebagaimana kita ketahui, solat merupakan rukun kedua dalam rukun Islam. Yang pertama merupakan mengucap 2 kalimah syahadah. Jadi kita pun tahu mengucap 2 kalimah syahadah pun kita buat di dalam solat. Jadi begitu pentingnya solat untuk kita ni semua ni, adalah solat ini seakan-akan tiang agama kita. Susah kita menggambarkan kalau rumah yang tidak punya tiang. Semua rumah ada tiang. Sekalipun rumah itu di atas air, ia perlu ada tiang atau pemegangnya. Macam itu juga solat merupakan tiang agama, kunci utama sebagai seorang Islam. Jadi sesungguhnya ibadat solat terlalu istimewa
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerimanya secara langsung daripada Allah Subhanahu wa taala ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Ia berbeza daripada perintah ibadat-ibadat lain seperti puasa, zakat, haji dan lain-lain, yang mana ibadah-ibadah ini diterima melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Jadi kita tidak boleh meremeh-remehkan ibadah solat. Jadi sentiasa berpegang kepada solat kita. Jangan dilambat-lambatkan solat. Kerana apa? Kerana kita tidak tahu bila ajal kita akan sampai. Kadang-kadang kita cuma melewatkan sekejap saja lagi, tunggu 10 minit lagi, 10 minit lagi, 10 minit lagi, tapi kita tidak tahu ajal kita sampai. Jadi bila sudah masuk waktu, kita ni tunaikan salat. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Boleh lihat ayatnya di sebelah kiri saya. Para tetamu Allah, kalau kita melihat perintah ibadat salat, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 5 kali sehari, berbanding seperti yang awal diperintahkan, iaitu sebanyak 50 kali sehari. Dalam sehari kita hanya mempunyai 24 jam. Cuba bayangkan kalau 50 kali sehari, mungkin dalam 1 jam kita akan bersolat sebanyak 2 kali. Jadi kita hanya diwajibkan bersolat yang wajib hanya 5 kali sehari. Jadi jangan kita ringan-ringankan sembahyang 5 kali sehari. Jadi seterusnya terdapat tidak kurang daripada 100 ayat dalam Al-Quran yang membicarakan tentang salat. Salah satu ayat tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 2, yang bermaksud benar-benar sangat beruntung orang-orang yang beriman, yakni mereka yang khusyuk dalam mengerjakan sembahyang. Saya pasti para jemaah yang ada di sini semuanya mahukan kemenangan, kejayaan. Jadi apakah cara untuk kita mencapai kejayaan itu adalah dengan menunaikan solat. Tadi menjaga solat dengan khusyuk. Kita pun tahu juga bahawa solat merupakan amalan pertama yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, insyaallah. Mudah-mudahan kita semua akan dimasukkan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang ada pada hari ini, kita akan berkumpul lagi di hari akhirat di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala yang kekal abadi, insyaallah. Tidak lain dunia ini hanyalah permainan dan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita buat sebaiknya. Sebagaimana kalau kita waktu di sekolah, kalau dalam ujian ataupun peperiksaan, sudah tentunya kita akan buat yang terbaik. Untuk apa? Untuk mencapai keputusan yang terbaik. Jadi macam itu juga kita berada di dunia merupakan cubaan daripada Allah Subhanahu wa taala, ujian. Tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepadanya. Jadi jangan kita tinggalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, sedekah membawa maksud pemberian sesuatu kepada orang yang memerlukan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak lain tidak bukan kita bersedekah hanyalah tujuan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kerana kurang sedekah kita, hati kita menjadi keras.
kerana terlalu sibuk mengejar kekayaan dunia. Jadi bila kita rajin bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan cara itu hati kita menjadi tenang dan kurang rasa susah hati. Kalau kita cuma selalu memikirkan harta kita, hati tidak menjadi tenang. Di antara kelebihan kita untuk bersedekah selain mendapatkan hati yang tenang adalah ia juga dapat menghapus dosa kita. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang bermaksud sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air dapat memadamkan api. Jadi dengan bersedekah kita dapat mengampunkan dosa kita ni, dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan sedekah insya-Allah kita akan mendapat naungan di hari akhirat insya-Allah, sebagaimana dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW menceritakan 7 jenis manusia yang mendapat naungan di suatu hari yang ketika tidak ada naungan lain selain daripada naungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari kiamat. Salah satu jenis manusia yang akan mendapat naungan adalah seseorang yang bersedekah yang mana dengan tangan kanannya ia menyembunyikan amalannya itu sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Jadi untuk kita mendapatkan salah satu golongan yang dilindungi, yang mendapat naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak adalah dengan bersedekah. Jadi kami perbanyakkan bersedekah kerana Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita takut bersedekah kerana sedikitnya sedekah kita, kerana yang lebih berhak menilai sedekah kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita remehkan sedekah orang lain. Jangan kita remehkan orang yang hanya bersedekah 1,000, 2,000, kerana mungkin itu saja duit yang dia ada. Jadi yang penting jangan kurang bersedekah. Bersedekah juga tidak semestinya dengan bentuk wang. Berbanyak bentuk lagi kita boleh bersedekah. Sebagai contoh, pagi-pagi seperti ini kita boleh bersedekah air botol ataupun gula-gula. Kalau di sini apa? Permen. Dengan cara itu, cara yang paling mudah untuk kita bersedekah. Tidak dinilai jenis airnya, air mahal ataupun air yang murah. Oh, ini airnya mahalnya, mesti pahalanya banyak. Tidak. Namun sedekahnya, keikhlasan daripada sedekah itu yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersedekah juga kita ni akan mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada mendapat musibah ataupun bencana. Jadi boleh jadi sedekah yang kita buat di pagi hari, di subuh hari akan menghindari kita daripada perkara yang tidak baik di sepanjang hari itu. Mungkin kita akan dihindari daripada orang-orang yang tidak baik dengan sedekah kita. Mungkin kita akan dihindari daripada kemalangan dan sebagainya. Mungkin dengan sedekah kita di pagi hari itu akan bertambah rezeki kita. Rezeki tidak semestinya dalam bentuk yang dibalas dalam bentuk material. Ia juga kadang-kadang dibalas dengan bentuk yang kita tidak sedari. Sebagai contoh, rezeki kesihatan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberi kita ni semua di sini yang hadir ini kesihatan untuk melangkahkan kaki kita ni masuk ke dalam masjid pada hari ini. Tanpa ada kesihatan, mungkin kita tidak dapat hadir pada subuh yang penuh keberkatan ini. Kalau contohnya kita ada sakit kaki, demam,
yang tidak membolehkan kita hadir ke masjid. Itu dah merupakan salah satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita semua berada di sini, kita ni bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah mengizinkan kita ni semua di sini. Walaupun kadang-kadang kita ni berasa kuat, tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberi izin untuk kita hadir pada subuh hari ini, Allah akan dapat hadir pada hari ini. Para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini subuh yang penuh keberkatan. Saya merasa bersyukur. Mungkin ini kali pertama saya menyampaikan tazkirah di depan jemaah yang penuh ramai, yang penuh bersemangat. Alhamdulillah. Jadi yang ketiga, seperti yang saya sebutkan tadi, adalah mengenai dengan silaturahim. Jadi silaturahim adalah dengan kita menjaga hubungan sesama manusia, dengan berziarah kepada saudara kita sekalian, kerana dengan kita menjaga silaturahim, kita ni telah membanyakkan lagi saudara-saudara kita, merapatkan hubungan kita sesama Islam. Kerana kita semua di akhirat kelak, kita ni semua sama. Yang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanyalah ketakwaan kita semua. InsyaAllah, mudah-mudahan sekali lagi kami berdoa semoga kita ni semua akan dimasukkan ke dalam syurga Allah yang kekal abadi, dihimpunkan bersama-sama, kita dapat menikmati syurga yang telah Allah Subhanahu Wa Taala janjikan. Para jemaah yang dirahmati Allah, di antara punca terputusnya hubungan silaturahim adalah kerana apa? Kerana pertengkaran, hasad, dengki dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat di antara punca-punca penyakit hati, punca-punca terputusnya silaturahim adalah disebabkan oleh penyakit hati. Jadi penyakit hati ini dia tidak dapat dirawat di rumah sakit ataupun di hospital, di klinik-klinik. Namun penyakit hati perlu dirawat secara rohani. Maksudnya kita perlu memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara penyakit-penyakit hati yang kita biasa tahu adalah penyakit dengki dan sebagainya. Penyakit dengki memang selalu timbul di kalangan kita, tidak dapat kita nafikan. Kalau tidak banyak, sedikit pun kadang-kadang ada di dalam hati kita. Contohnya apabila tetangga kita, jiran kita ada motor baru, apa yang kita lihat, wah ininya motor barunya, memang di mana dia dapatnya, memang dari sumber yang tidak baik ininya. Jadi memang kita selalu, kadang-kadang kita berfikiran macam itu. Jadi tadi perbanyakkan istighfar. Apabila kita melihat tetangga kita mendapat rezeki yang baru, sebaiknya kita ucapkan tahniah, ataupun kita ni bersyukur dengan nikmat yang kita ada. Dengan bersyukur pun kita, Allah Subhanahu Wa Taala akan tambahkan lagi rezeki kita, insya-Allah. Jadi apa yang perlu kita ni elakkan adalah hati kita daripada mati. Mati hati susah untuk diubati. Jadi bagaimana cara untuk kita mengobati hati yang mati? Mengawal, ialah dengan mengawal lidah. Kerana daripada lidah inilah berpuncanya sifat-sifat yang tidak baik, seperti
mengumpat, mencaci dan menfitnah. Kita ni dalam era moden ataupun kita era teknologi ya. Kadang-kadang tanpa kita sedari fitnah cepat berleluasa. Dibaca si fulan bin si fulan ini dibuat ini. Oh ya, betul juganya. Tapi sebenarnya tidak betul. Begitu cepat fitnah berleluasa pada zaman teknologi ini, jadi kita perlu sentiasa berhati-hati. Kalau dulu ia hanya berlaku bila kita berjumpa dengan orang lain, tapi sekarang dengan satu pesanan saja atau di WhatsApp, kamu tahu enggak, si fulan ni buat ini. Begitu mudah. Jadi kita selalu berhati-hati. Jadi kita periksa, kita tabayyun dulu. Berita-berita yang disampaikan kepada kita, kita periksa sama ada betul atau tidak. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, perkara utama yang perlu kita jaga adalah untuk kita ni menjaga lidah. Janganlah kita banyak berkata-kata yang sia-sia, kerana bila kita banyak berkata-kata, maka boleh jadi banyak dalam perkataan kita itu yang tidak benar. Kita berhati-hati selalu. Bukan maknanya tidak boleh bercakap. Nanti takut orang keluar masjid tidak ada yang bercakap. Ya, ustaz tadi tidak curuh cakapnya. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, mungkin untuk hari ini, pada kesempatan ini, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan akan mendapat keberkatan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ilmu sedikit yang saya sampaikan hari ini boleh dimanfaatkan bersama dan dikongsi bersama ahli keluarga yang tidak ada di sini. Mudah-mudahan ini merupakan salah satu amal kita bersama untuk mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Untuk akhirnya, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.